أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abdan abidin wa dahra dahidin Allahumma alimna ma jahid wa zakrina ma nasitu ففعلناها سليما وكنا الحكم وعلما وشكنا مع الهدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب الموسى وهارون ورب الإبراهيم ورب المحمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada pagi ini, marilah kita doa sama-sama semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada Allah taala, pagi ini Allah taala memberi kesempatan, memberi peluang, memberi nikmat, memberilah segala-galanya atas dasar kenikmatan untuk kita merasai dalam kehidupan ini. Jadi apa sahaja perbuatan pergerakan kita, usaha kita yang kita lakukan ke arah kebaikan, semoga Allah Ta'ala catat sebagai pahala dan dibawa di akhirat nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi syukur pada Allah Ta'ala, pada pagi ini kita dapat teruskan lagi kuliah duha bulanan kita, yang mana kita akan sambung balik di dalam pengajian tafsir Al-Quran, yang mana pada bulan lepas kita mukaddimah di dalam surah, iaitu surah Al-Fatihah, yang mana sesuai dengan dipanggil surah pembukaan. Jadi mana yang lepas tak silap ustaz, kita masuk sedikit perbahasan di dalam firman Allah Ta'ala sampai ayat yang ketiga. Betul? Kedua ke ketiga? Okey, sampai ayat ketiga. Maksudnya dulu kita bahas dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Okey, pagi ni masuk Ar-Rahmanir Rahim, betul? Okey, kita baca sikit Al-Fatihah supaya mengambil keberkatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Situ perbahasan kita. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Masuk pula ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Tengok. Jadi ayat ketiga firman Allah di dalam surah Al-Fatihah, yang mana Allah Ta'ala nak beritahu bahawasanya Allah lah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi dua sifat ini Allah Ta'ala sebut supaya kita dapat tahu Allah Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dan benda ni juga disebut di dalam Asma'ul Husna. Jadi masuk Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ar-Rahman tu maksudnya pemurahnya Allah Ta'ala. Dengan maksud apa dia? Jadi Allah nak beritahu kepada kita bahawasanya Allah menguruskan alam ini dengan sifat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala buat alam ni bukan kerana terpaksa, tidak. Allah atur semua ni dan bukan kerana terpaksa. Memang Allah Ta'ala nak jadikan makhluk bagian-bagian dengan sifat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Dan Allah Ta'ala buat semua ni bukan mengharapkan sebarang pembalasan, tidak. Tidak mengharap pembalasan daripada sesiapa pun. Tuhan tak suruh kita balas. Okey, kalau aku beri kamu nyawa, tiap-tiap bulan kena masuk dalam bank, macam buat loan pula. Adakah begitu? Tidak. Okey, aku beri kamu nikmat anggota, nanti tiap-tiap bulan masuk dalam apa dia? Dalam easy payment. Tidak. Jadi Allah Ta'ala buat sesuatu ni bukan kerana nak ada tujuan daripada kita, tidak. Tujuan Allah Ta'ala buat semua alam ni, innallahu warrazzaq zul quwwatil matin, iaitu sungguh Allah Ta'ala ni pemberi rezeki, dia adalah pemilik kekuatan lagi Maha Teguh. Maksudnya apa dia? Tuhan buat semua ni nak tunjuk Tuhan memiliki sifat istighna. Allah lah yang memiliki sifat kaya. Allah bagi kita nikmat, tidak mengganggu sedikit pun kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala buat benda ni semuanya manfaat kembali kepada kita semua. Sebab itulah kita bila tahu hikmah sebalik kejadian, kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala apa sahaja yang kita perolehi pada hari ini. Ni tu boleh faham dah. Jadi Allah Ta'ala mentadbir dan pemberian kepada seluruh alam ni semata-mata kerana rahmat dan kasih sayang Allah. Pernah ada orang tanya, kenapa Allah Ta'ala buat alam ini? Kenapa Allah Ta'ala buat kita manusia? Kenapa Allah Ta'ala buat binatang? Kenapa Allah Ta'ala buat jin, manusia dan sebagainya? Ada orang tanya. Ni tak ada lah manusia lebih hebat, dia tanya Tuhan. Oh, hebat. So ibarat kuli tanya bos, kenapa suruh saya pergi angkat siming? Oh, hebat dia. Pada dia kuli. Tak ada orang lebih hebat. Mereka tanya perbuatan Allah, dia tanya perkerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kamu ciptakan kami manusia? Kenapa kamu cipta kami alam? Kenapa kamu cipta sekian? Kita nak jawab apa? Kenapa kamu buat syurga? Kenapa kamu buat neraka? Kenapa kamu buat kami ni jadi orang Islam? Kenapa kamu lahir kami orang Melayu? Kenapa kamu tak lahir kami daripada orang Yahudi? Tu dia. Kenapa kamu takdirkan kami orang kafir sebagai ahli neraka? Ada juga orang kafir tanya. Ustaz, kalau betul lah Allah Ta'ala itu Maha Adil, Allah itu Tuhan sebenar, kenapa Allah Ta'ala buat kami jadi orang kafir? Kalau betul-betul lah orang kafir ni masuk neraka, kenapa tak ubah kami jadi orang Islam supaya masuk syurga? Dia tanya kita.
Jadi persoalan ini ditanya oleh makhluk, kenapa Allah Ta'ala buat semua ni? Allah, ulama jawab, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Apa dia? Jangan kamu tanya sesuatu pada mereka itu, sedangkan mereka itu akan ditanya dan disoal oleh Allah Ta'ala. Dan maksudnya apa dia? Jangan kita tanya perbuatan Tuhan, jangan kita ambil kerja Tuhan. Jangan duk tanyalah kenapa Allah Ta'ala jadikan kita ni lahir perempuan, kenapa Allah jadikan kita lahir lelaki. Jangan tanya benda tu. Pandailah Allah Ta'ala menguruskan alam ni. Sedangkan kita kononnya nak tanya Tuhan, sedangkan kita yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu hari nanti. Maka kita bertawakal, kita redha, kita terima sahaja apa yang Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupan kita. Allah pandailah nak urus, tapi Allah urus alam ini dengan Ar-Rahmanir Rahim, urus dengan pemurah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala buat semua ni, makhluk ni nak tunjuk kekuasaan dia yang dia ciptakan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu. Jadi siapa yang dapat sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ni? Iaitu ahli kebaikan, iaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu untung kita orang beriman ni, ibu-ibu dalam hati Allah. Ingat kita rasa ingat biasa-biasa ke orang beriman ni. Jangan. Syarat nak masuk syurga apa dia? Mesti kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harus sahaja bagi Allah nak masuk siapa-siapa dalam syurga, beriman ke tak beriman ke harus. Tapi Allah Ta'ala akan menuntut keadilan. Siapa yang beriman, Allah Ta'ala beri satu kunci untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa orang beriman? Ati Allah wa ati'ur Rasul, taat perintah Allah, taat perintah Rasul, buat segala apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala larang, buat kebaikan banyak-banyak, dan nasihat orang Islam ke arah kebaikan. Itu orang beriman. Jadi kalau nak mudah masuk syurga, jadilah orang beriman. Beriman bukan di mulut. Ramai orang mengaku, oh saya beriman kepada Allah. Tu ramai orang mengaku. Kalau mengaku dengan mulut sama boleh mengaku, tapi yang kita mahu diiktirafkan iman kita oleh Allah SWT. Bila orang yang iktiraf, bila Allah yang melantik kita orang beriman, bila Allah Ta'ala cop kita orang beriman, kita oleh yang akan selamat dan esok. Bukan mengaku dengan lidah, aku beriman pada Allah, 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 tapi semayang subuh tak bangun. Tapi solat 5 waktu dia tak semayang. Ni. Tapi sebenarnya antara orang yang paling mudah masuk syurga siapa? Itu orang perempuan. Kenapa orang perempuan mudah masuk syurga? Tapi ingat macam ni, Nabi kata perempuan yang mudah masuk syurga, perempuan juga mudah masuk neraka. Okey, ustaz cerita nak masuk syurga dulu, masuk neraka dulu. Syurga dulu Okey, Nabi kata perempuan kalau dia buat 4 benda ni dalam hidup dia, mudah masuk syurga. Syarat buat 4 benda ni. Yang pertama, Nabi kata solat 5 waktu jangan tinggal. Tapi ramai perempuan tinggal solat, alasannya datang haid. Betul? Oh bang, suami kata yang solatlah dah. Kan dah suci. Oh tak lagi bang, dah keluar darah lagi bang dah. Sebab itu ada darah berbagai jenis darah. Ada darah istihadah, dipanggil darah penyakit. Darah penyakit boleh solat tak? Boleh. Kena basuh dia dah. Lepas tu solat bersegera. Yang kedua dipanggil darah haid. Darah haid ni apa dia? Darah yang keluar ketika tubuh badan wanita dalam keadaan sihat. Nak menunjuk seorang perempuan tu sihat, dia datang darah haid. Kalau keluar darah, maknanya dia sihat. Tapi kalau tanya orang lelaki, Allah ya jom hospital. Ni nampak sangat suami kita ni tak tahu. Jadi keluar darah haid ni maksudnya keluar ketika tubuh sihat, menandakan tubuh seorang perempuan tu sihat. Dah dia subur. Itu tanda dia. Ada lagi darah dipanggil darah ni nifas. Ada lagi darah dipanggil darah apa lagi? Bila
Wiladah tu apa dia? Diri beranak tu. Nifas ni apa dia? Darah selepas wiladah tu. Lepas selesai bayi semua, lepas tu bagi nifas selama 60 hari. Okey, bila lebih 60 hari tiba-tiba keluar darah lagi. Nak panggil darah apa? Dia boleh jadi nak bagi haid ataupun istihadah lah. Nak boleh bagi haid istihadah. Kita ambil genaplah 60 hari tu nifas. Lepas 60 keluar lagi darah. Ada ulama kata kalau darah istihadah waktu tu boleh solat tak? Boleh, pasal namanya darah istihadah. Tapi kebanyakan perempuan yang tidak tahu bab-bab darah, dia kata, "Bab keluar lagi darah ni tak boleh sembahyang lagi." Sampai 200 hari dia tak sembahyang. 200 hari tak sembahyang pasal keluar darah. Tahu tak, darah ni sebenarnya syaitan dia bagi jentik urat rahim perempuan. Dan dia bagi jentik keluar darah macam-macam supaya mewaswaskan wanita supaya tinggal sembahyang. Itu tujuannya. Bila keluar darah, wanita pun kata, was-was boleh sembahyang ke tidak? Keluar darah tak sembahyang. Tengok, wanita banyak diuji dengan tidak sembahyang. Lagi-lagi lepas bersalin, lagi-lagi lepas beranak. Kenapa tak sembahyang? Menyusu anak, macam-macam. Macam-macam beri alasan. Jadi orang wanita dia kena sedar. Kenapa? Satu, dia sudah ada hari cuti, iaitu hari kedatangan hari datang nifas dan sebagainya. Itu hari cuti mereka. Dan sembahyang tu tak perlu diqadakkan kecuali puasa lah. Pasal bilangan puasa ni sedikit, sebab tu wajib kena qada. Tapi kalau sembahyang tak perlu. Tiba-tiba sudah ada hari cuti, tambah pula dengan malas sembahyang, maka yang ni tak sepatutnya berlaku. Maka bagi orang lelaki tak ada waktu cuti. Orang lelaki tak ada waktu cuti. 5 waktu solat daripada balik sampai mati kena sembahyang 5 waktu, tak tinggal kena azab. Allah dah berat orang lelaki ni. Batu sehingga beratnya jadi lelaki. Allah Ta'ala kata ar-rijalul qawwam, lelaki ini mengatasi perempuan. Sebab pun tanggungjawab lelaki ni besar. Tengok, kalau kita tengok dia jadi untuk imam, boleh jadi perempuan jadi untuk imam bagi lelaki? Tak boleh, mesti lelaki betul. Jadi perempuan ni sebenarnya Allah Ta'ala beri jalan mudah. Jalan mudah untuk dia masuk syurga. Yang pertama, ingat, ibu-ibu jaga solat 5 waktu. Yang tu jangan tinggal. Yang perlu ada qadakkan balik. Kalau dah solat 5 waktu, tambah lagi yang sunat-sunat. Baik. Yang kedua, puasa bulan Ramadan, kata Nabi. Ni cara nak mudah masuk syurga. Kan ada 4 perkara Nabi kata kalau perempuan ni buat mudah masuk syurga. Itu bulan Ramadan, puasa jangan tinggal. Tapi kalau disebabkan haid, maka qadak balik. Tapi ingatlah, ibu-ibu, ramai ibu-ibu ni tak kira lah, ada segelintir golongan perempuan dia masih tidak mengqadakkan puasa yang ketinggal kedatangan haid tahun lepas. Qadak awal tahun ni sebelum masuk Ramadan berikutnya, kerana dikhawatiri kita terkena bayar denda, iaitu bayar fidyah. Sambil kena qadak, sambil bayar fidyah kerana melambatkan qadak Ramadan sehingga berlalu Ramadan tahun berikutnya. Jadi qadaklah segeralah. Okey, yang ketiga, menjaga kehormatan. Perempuan kena jaga hormat. Kehormatan ni penting, kena jaga bagi perempuan ni. Kena ada sifat malu. Akhir zaman ni Allah Ta'ala uji orang perempuan, ditarik sifat malu. Bila tarik sifat malu, Allah, rosak perempuan. Ingat. Jadi kalau sifat malu ni penting. Sifat malulah yang menutupi kita supaya kita jadi tidak melakukan maksiat. Sebab ada malu. Lelaki nafsunya 1, perempuan nafsu 99. Nafsu perempuan ramai, banyak. Walaupun banyak, tapi dia diselubungi, dikontrol oleh sifat malu. Contoh perempuan ni minat apa? Dia minat lagi mah. Kalau suami bagi ya bulan ni abang dah ceri ya. Nama 40 karat. Melopak bini, tendang masih basuh ni. Pasal apa dia? Suami bawa balik mah. Tak suka tak? Tu kita suka. Tapi disebabkan ada malu,
kontrol malu. Malu abang. Tapi tangan duk merayap, ambil juga mahal. Tak apalah, maksudnya apa dia? Ada sifat malu. Yang itulah yang menyebabkan perempuan jadi mulia, sebab ditutupi oleh sifat malu. Betul? Tapi kita kena jaga-jaga ibu-ibu rahmat Allah. Lagi-lagi anak perempuan, kita ada anak perempuan tu, saya pun ada anak perempuan. Kita berdoa lah akhir zaman ni fitnah macam-macam. Bahaya. Kalau tak ada sifat malu, boleh menjatuhkan maruah seorang wanita. Hadirlah sifat malu tu. Malu ni bukannya malu tak bertempat. Malu. Saudara mari kat rumah malu, duduk dalam bilik siapa tak keluar tak kena lah macam tu dah. Malu ni biar bertempat. Aduh. Dia faham dah? Itu maksudnya. Jadi perempuan ni dia kena jaga maruah diri. Bila jaga maruah diri, termasuk dia jaga maruah keluarga. Kalau tak jaga maruah diri, keluarga pun tercemar juga maruahnya. Nilai maruah ni cukup mahal. Sebab itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu perasan lah, cuba tanya lelaki di luar sana, kalau dia nak cari jodoh, dia nak cari jodoh macam mana. Cuba tanya yang kaki. Saya ni mengajar dekat penjara Sungai Buloh. Saya mengajar Bandua ni. Bandua ni maklum sajalah, dia punya perangai, ada perangai jahat, betul tak? Walaupun dia jahat, saya tanya dia, kalau nak dapat isteri-isteri macam mana? Oh, isteri tu tak aurat ustaz, dia kata. Habis awak ni mencuri, tak apalah saya mencuri, tapi bini kena tutup aurat, bini kena pandai baca Quran, bini kena baik. Tak cantik pun tak apalah ustaz, janji apa anda soleh, solat tak tinggal, tutup aurat. Ni tengok, ni orang jahat ni, dia kata macam tu. Jadi macam manakah seorang perempuan sanggup gadai maruah diri dia, pakai tak tutup aurat, pergi keluar sana dengan harapan dapat tarik minat lelaki? Bohong saja. Laki-laki banyak kan perempuan macam tu, dia nak buat main-main saja. Kalau ada satu tip ulama bagi, kalau betul dia ikhlas, dia nak dengan kita, cuba perempuan uji lelaki tu, ajak dia kahwin. Ajak dia kahwin. Betul tak awak ikhlas dengan saya ni? Ataupun nak main-main saja dengan saya ni? Tu. Jadi walhasilnya memang betul lah, dalam dunia hari ni Allah Ta'ala sarik sifat malu. Tapi dunia sekarang ni lagi dahsyat tuan-tuan, ibu-ibu rahmat Allah. Untuk tarik sifat malu ni dahsyat sangat. Antaranya boleh menjatuh maruah seorang perempuan walaupun dia tak keluar. Dunia hari ni dipanggil dunia TikTok, dunia live, dunia video call, dunia phone, dunia maya. Jadi benda ni duduk dalam rumah pun orang boleh nampak. Yang ni lagi bahaya. Jadi hari ni view siapa naik 1K 2K berpuluh-puluh ribu view. Dan hari ni bila view semakin banyak, semakin tidak malu, semakin dia nak buat perkara yang menjatuhkan maruah dia, dan dia rasa bangga dengan menjatuhkan maruah dia tu. Dia rasa bangga pasal orang duk tengok. Allah dah. Perempuan yang paling baik siapa dah? Perempuan yang paling baik, yang paling bagus di sisi agama ialah perempuan yang tidak dikenali oleh siapa-siapa. Dia terbalik dengan lelaki. Adapun lelaki, orang yang baik bagus ialah lelaki yang dikenali oleh masyarakat. Itu lelaki. Kalau perempuan yang tidak dikenali, bila sebut nama awak kenal dia, saya tak kenal lah dia ni siapa. Tu perempuan yang baik. Bukan maksudnya tidak dikenali, tapi tengoklah kalau kita kerja dengan masyarakat, masyarakat kenal, yang tu tak apa dah. Maksudnya tidak dikenali khalayak ramai. Kaki motor pun kenal dia ni siapa, orang biasa pun kenal dia ni siapa, jadi masalah. Ni. Tapi hari ni orang rasa bangga bila dikenali. Perempuan ni rasa bangga bila dikenali. Sebenarnya benda tu tak bagus. Tak apalah ustaz, ini hanya untuk marketing. Mula-mula marketing. Syaitan begitulah. Syaitan dia hasut kita dengan pelbagai jenis alasan. Jadi walhasilnya jaga maruah diri. Jaga maruah diri dengan maksud kita jaga maruah keluarga kita. Allah dah, akhir zaman kena jaga maruah ni. Kena ajar tentang mengenai maruah. Tu. Itu yang
Itu yang ketiga, jaga maruah seorang perempuan tu. Kalau dia seorang isteri, jaga maruah seorang isteri. Kalau dia tak jaga maruah, suami dia tercalar maruah tersebut. Ya, itu. Dan tugas isteri jaga maruah. Yang keempat, yang terakhir, untuk memudah masuk syurga apa dia? Iaitu taat kepada suami. Seorang perempuan, dia tak pergi masjid pun tak apa. Biar suami dia pergi masjid. Suami dapat pahala, perempuan pun dapat pahala seperti suami dia dapat kat rumah. Sebab apa? Tak wajib pun kali ikut asal perempuan pergi masjid, tak wajib pun. Yang disuruh ialah lelaki. Tapi kalau perempuan nak pergi juga tak ada masalah, iaitu disarankan. Baik. Kenapa taat kepada suami besar pahala bagi perempuan? Sehingga disebut syurga di bawah tapak kaki suami. Itu istilah lah. Syurga di bawah tapak kaki suami. Jangan pula tidur nanti tengok tapak kaki suami. Ustaz dia kata di syurga bawah tapak kaki tu. Sambil dia tengok tapak kaki dia tilik, mana syurganya? Ada tijak tai ayam adalah. Begini. Hebatnya seorang perempuan kalau dia taat pada suami. Jadilah seperti Khadijah. Contohnya Khadijah. Kenapa? Khadijah dia antara isteri yang memahami suami dia. Yang paling penting fahamlah. Yang paling penting faham suami dia. Dan jadikanlah suami tempat mengadu, dan jadikanlah buatlah sesuatu sehingga suami merasa senang bersama kita. Ni nak jadi isteri solehah ni, nak jadi isteri yang taat pada suami ni, biar suami rasa selesa dengan kita. Biar suami ni jangan keluar rumah. Ni asyik-asyik keluar rumah je, asyik-asyik kedai janda roti canai je. Ada masalah tirong lah tu. Kenapa suami selalu keluar sedangkan bukan hari kerja? Kenapa suami selalu pergi ride? Kenapa suami nak? Oh tak apalah Ustaz, lagi bagus. Duduk kat rumah. Serabut saja. Baik dia pergilah Ustaz. Ni masalah. Kenapa suami dia suka makan kat luar, dia tak suka makan bersama dengan kita? Jadi isteri-isteri kena ambil perhatian ni. Kena ambil perhatian. Kerana apa? Kerana ada sesuatu yang tak kena. Kalau bila suami tak redha, bila suami ada perasaan marah, murka dalam detik dalam hati ni, maka Allah Ta'ala pun akan murka juga. Jangan main-main. Sebab tu isteri kena taat pada suamilah. Kena jaga sangat hati suami. Jangan sampai hati suami terguri disebabkan kita. Ada satu kisah berlaku pada zaman Rasulullah SAW, kelebihan seorang isteri taat kepada suami. Pada zaman Rasulullah ada seorang isteri ni, dan dia memiliki seorang suami. Satu hari suaminya nak pergi kerja, yang mana bila suami dia pergi kerja, suami terpaksa tinggal dia beberapa hari. Istilah kita hari ni PJJ lah, lebih kurang PJJ. Suami dia pesan yang nanti abang nak pergi kerja nanti jangan keluar rumah. Suami dia pesan, jangan pergi mana-mana, jangan keluar rumah selagi abang tak balik. Jadi suami dia pergi kerja. Tak berapa lama datang adik dia mengadu kepada kakak dia ni, seorang isteri kepada suami tadi. Adik dia pun datang mengadu kepada kakak, jom kita balik kampung. Kenapa? Bapak dah sakit dah. Bapak dah sakit dah. Maka dia pun kata, aku tak boleh keluar. Suami aku dah pesan, kalau dia tak balik, aku tak boleh nak ikut pergi ke mana-mana. Kalau macam tu, cuba kamu pergi jumpa Rasulullah. Kau ikut Rasulullah bagi. Maka adik dia pun pergi tanyalah Rasulullah. Cerita pada Nabi, ya Rasulullah, bapak aku ni dah sakit nak bawa kakak aku pergi jumpa bapak aku, nak tengoklah ziarah dia macam mana. Nabi kata apa dia? Nabi kata taat pada suami itu lebih baik. Pasal suami dia pesan tadi kan, jangan keluar rumah. Maka perempuan tadi tak keluarlah, ikut perintah suami dia. Maka adik dia pun baliklah macam tu. Maka tak berapa lama pula adik dia pun datang lagi mengadu dekat kakak dia. Kakak, ayah dah mati dah. Ayah dia. Jom kita balik buat terakhir kali. Jomlah kita ziarah untuk terakhir kali. Maka kakak dia kata,
minta maaf lah, suami aku besar, aku tak boleh keluar rumah. Tak apalah, kali ni cuba pergi tanya Rasulullah sekali lagi. Kok Nabi bagi sebab dah kes kematian ni. Adik pun pergi jumpa Nabi. Nah, ceritalah kepada Nabi Muhammad, bapa dia ni dah mati dah, boleh tak minta izin nak balik ke rumah kejap dah. Sedangkan suami dia tak bagi. Nabi kata taat pada suami itu lebih baik. Maka balik macam tu sajalah, tak jadi balik. Maka sehingga suaminya pulang ke rumah. Bila suaminya pulang ke rumah, maka isterinya cerita satu persatu apa yang terjadi pada hari itu. Bang, adik saya mengadu ni bang, bapak saya sakit tendak hari tu tapi saya tak balik bang. Lepas tu pergi tanya Rasulullah tak bagi. Lepas tu sampai hari kematian bapak saya tak balik bang. Maka suaminya pun bila tahu berita macam ni, dia pun pergi jumpa Rasulullah cepat-cepat. Dia pun pergi berjumpa Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, aku nak mengadu ni tentang isteri aku bagian-bagian. Nabi kata aku tahu. Nabi dah tahu dah pasal orang tu. Dia bagi tanya Nabi kan, aku tahu dah. Nabi kata kamu balik ke rumah, kamu beritahu isteri kamu, disebabkan isteri kamu taat kepada kamu, hari ini bapak dia yang mati itu berada di dalam syurga. Subhanallah. Pasal apa dia? Nilai taat seorang suami dibalas ayahnya masuk dalam syurga. Walaupun hari kematian bapak dia tak balik. Tengok taatnya dia pada suami. Ingat, sebab itulah ibu-ibu dan mati Allah, kita nak pergi ke mana-mana, seorang isteri kena minta izin pada suami. Kena minta izin. Hatta nak keluar rumah sekejap depan rumah pun kena minta izin suami. Kena minta izin. Kalau suami tak bagi, jangan melangkah keluar. Ni nak ambil nilai taat tu. Tu nak pergi ambil mana? Kalau kecuali suami dah pesan, tak apalah, nanti pukul 12 pergi ambil anak sekolah lah, baru boleh keluar. Keluar pun jangan berayak pergi mall, pergi lepak-lepak makan capui tiaw dengan kawan-kawan, tu tak boleh. Nak pergi jumpa kawan pun kena minta izin suami. Hatta kata ulama, adik-beradik isteri nak datang ke rumah kita pun kena minta izin suami. Contoh adik kita yang perempuan nak datang ke rumah, pun kena tanya suami, bang, adik saya nak datang ni boleh ke? Boleh, kata suami. Baru boleh datang. Kalau suami kata tak boleh, tak boleh. Tapi hari ni masyarakat macam mana? Adik-beradik pergi tak minta izin, betul? Pasal adik-beradik kan, betul? Itu persepsi kita masyarakat. Ini masalah. Jadi oleh itu nilai taat ni cukup penting bagi seorang perempuan. Taat pada suami, sehingga kita tidak boleh seorang perempuan yang sudah beristeri dan melembut-lembutkan bahasa dengan lelaki yang lain. Contoh berlaku ni dunia pekerjaan lah, di pejabat dengan kawan-kawan pejabat dengan lelaki cakap lembut saja. Tapi bila balik ke rumah, jadi jeneral tentera. Abang bagi masuk bagi anak. Ini masalahnya. Kawan pejabat elok je bercakap, bila balik ke rumah, Allah Rabbina, dengan suami kasar, dengan suami. Ibu-ibu kena ubah balik. Bila pergi pejabat, kena garang, kena kasar apa semua, balik ke rumah lembut balik macam kucing. Miau. Jadi macam tu. Sepatutnya macam tu. Terbalikkan. Ni sebab apa kita nak dapat redha suami. Ingat, seorang isteri tidur dalam kemarahan suami, malaikat di langit melaknat perempuan tersebut. Hari ni apa dia? Hari ni diangkat satu golongan untuk melawan suami. Naiklah geng-geng wanita, buat satu grup, kita kena pertahankan kewanitaan kita dengan cara kita cakap kuat dengan suami, kita lawan suami. Jadi masyarakat hari ini perempuan rasa bangga boleh lawan suami. Ingat, benda tu tak bagus. Agama kata apa dia? Kalau suami terluka hati, isteri tidur tanpa minta maaf dalam kemarahan suami, malaikat melaknat perempuan tersebut. Melaknat sehingga bila? Sehingga isteri balik semula minta maaf dengan suami.
Sebab itu kata ulama, dah sebelum tidur minta maaf dengan suami. Minta maaf dah. Kalau suami maaf, dah Allah dah syurgalah tempat isteri tu. Jangan main-main. Dan ada orang tanya, betul ke ustaz, lelaki suami kena betul selalu? Ya betul, lelaki memang kena betul selalu. Dan hari ni jadi terbalik, suami jadi lock on, jadi senyap kat rumah, isteri pula jadi apa? Jadi jendera kat rumah. Sebenarnya tak bagus amalan macam tu. Tak bagus. Kita kontrol suami kontrol benda baik tak apalah. Abang kakak bank mai tak sini lah bang, tu tak apalah, pasal suami boros tu tak apa dah. Maksudnya benda yang tak sepatut kita lakukan, tapi kita lakukan, tapi ubahlah sikap macam tu. Kenapa? Kita nak ambil nilai soleh. Tapi ingat, marah macam mana pun suami, jangan sampai kita ni pukul suami, jangan sampai kita ambil kaki, kita sepak suami. Tu dahsyat lah tu. Ada berlaku sini? Tak ada kan? Ni soleh-soleh ni bagus-bagus. Jadi sebab itulah ibu-ibu, kalau ibu-ibu buat 4 perkara ni, seorang perempuan mudah nak masuk ke dalam syurga. Buat betul-betul 4 perkara ni, jaga betul-betul. Yang paling penting ni, taat pada suami tu, taat sangat-sangat. Jangan Allah Rabbi. Okey, cerita pula bab neraka. Nak cerita ke ni? Nabi seperti biasalah, Nabi ketika Isra wa Mi'raj, Nabi nampak yang banyak masuk dalam neraka ialah golongan wanita. Tahu tak kenapa dia masuk neraka banyak wanita? Semua ada kaitan rumah tangga dah ni. Yang pertama, Nabi tengok ada perempuan dia azab dengan pelbagai jenis azab. Ustaz pun dah lupa dah bentuk azab macam mana, tapi seksa lah. Tapi sebab-sebab dia azab, antaranya dia bercakap kasar dengan suami dia. Nabi nampak bentuk seksaan seorang perempuan bercakap kasar dengan suami dia. Yang kedua, dia keluar rumah tak menutupi aurat. Yang kedua, tak menutupi aurat. Yang ketiga, dia keluar rumah dia pakai cantik-cantik, tapi kat rumah macam musangking. Kat rumah macam musangking, tapi keluar nak pergi kenduri. Lagilah kenduri jadi mami jarum. Kalau boleh mah 20 kilo nak pakai, pergi handbag macam ni. Kenapa mepeh tu? Pasal tiba mepeh ni macam ayah jantan tu nak pergi berjinuk dengan ayah betina macam tu dah. Sengit tubuh dah. Pasal apa? Berat dengan mah. Janguk sangat ni, pakai minyak wangi sebotol. Pasal mula-mula nak cerit-cerit, tapi tak ada orang. Tu tumpah pula dah. Sebotol minyak wangi dia pakai itu. Kerana apa dia? Nak tarik perhatian. Sepatut tarik perhatian hanya untuk suami saja. Tak boleh kepada orang lain. Kerana kenikmatan apa yang ada pada perempuan hanya khusus untuk suami. Bila Nabi tengok perempuan yang berkongsi kenikmatan badan dia kepada orang lain, maka tempatnya duduk di dalam api neraka. Alhamdulillah. Antaranya lagi kena azab perempuan kerana dia beri susu tanpa izin suami. Ingat, kita ada susu badan, kena minta izin suami nak beri susu pada anak orang lain. Tak boleh kita pakai beri. Dalam bab apa? Radha'ah ada sebut kan. Kita tak boleh, kena minta izin. Nak susu anak saudara ke, nak susu siapa-siapa ke, tak boleh. Sebab bila jadi anak susu yang masalah banyak berlaku masalah hubungan. Nak berkahwin tak boleh, dah anggap macam adik-beradik, dan masa dia berkaitan aurat dan sebagainya. Ni maka nak beri susu kepada anak lain, minta izin dulu. Bang, saya tak bagi susu saya bang, saya bagi susu ni, susu ting bang. Tu tak apa dah. Susu ting, susu bacus tak apa dah. Okey. Dan antaranya lagi apa dia? Nabi tengok perempuan kena azab. Jadi banyaklah, pusat nak sebut satu-satu ni banyak sangat. Jadi walhasilnya, jaga maruah, jaga taat pada suami, solat 5 waktu tak tinggal, puasa bulan Ramadan, buat betul-betul benda ni, insya-Allah mudah masuk syurga. Dan berdoalah supaya hindar daripada masuk ke dalam api neraka. Walhasilnya balik semula pada Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan masuk apa dia? Dengan masuk orang berimanlah, Allah Taala akan beri kasih sayang dan rahmat pada akhirat esok. Allah dah. Dan ayat yang keempat di dalam surah Fatihah, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, iaitu pada hari akhirat. Allah lah yang memberi pembalasan pada hari kiamat.
Maliki yaumiddin. Di sini ada dua wajah boleh baca ibu-ibu. Wajah bacaan yang pertama, ibu-ibu boleh sebut ma tu dengan pendek, Maliki yaumiddin, boleh. Itu wajah pertama. Kalau baca Maliki yaumiddin, maksud dialah yang berkuasa pada hari itu. Bila tidak ada seorang berkuasa pada hari pembalasan, pada hari kiamat. Itu maksud kalau baca Maliki yaumiddin, pendekkan mim tu, Maliki yaumiddin. Adapun bacaan kita baca sekarang, panjangkan matkan ma tu, Maliki yaumiddin. Apa boleh baca juga macam tu. Dua-dua bacaan ini sah. Nak baca Maliki yaumiddin pun boleh, atau Maliki yaumiddin. Tapi bacaan kita panjanglah ma tu, dua harakat, Maliki yaumiddin. Jadi dua wajah lah boleh baca. Tu. Kalau baca Maliki yaumiddin, maksud memiliki hari kiamat. Yang mempunyai hari pembalasan, tidak ada seorang pun yang berhak pada hari tersebut, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham dah? Jadi pada waktu itu, hari kiamat, Allah Ta'ala akan balas segala apa yang kita buat, tuan-tuan. Tidak ada seorang pun berkuasa pada hari tersebut, hanya Allah Ta'ala yang berkuasa. Hari itu Allah balas balik. Ingat, hari akhirat ni hari pembalasan. Sebab tu kalau kita nak cari keadilan di dunia, dunia bukan tempat pembalasan. Selalu Ustaz bagi contoh, ada seorang pakwa, dia pergi bunuh makwa dia. Pasal apa dia? Pasal makwa dia ni ada curang dengan lelaki lain. Jadi pakwa dia bunuh dia. Matilah makwa dia ni, tanam. Lepas tu pakwa dia balik ke rumah, tidur tak boleh nak tidur pasal roh makwa dia mai ganggu ni. Kok celah pintu. Dia mai ganggu ni. Pasal apa dia? Roh tak tenang. Roh nak cari keadilan ni. Dunia bukan tempat nak cari pembalasan. Pembalasan tu akhirat esok. Akhirat tempat pembalasan. Masa ni Allah akan nilai. Kalau dosa kita 90%, 90% lah, tak lebih tak kurang. Kalau pahala kita 40%, 40% lah, tak lebih tak kurang. Masa ni Allah balas dengan adil. Sebab itu mana-mana orang masa atas dunia dia kena zalim, sabar, tak apa, biarlah kita kena zalim, biarlah kita tak balas atas dunia. Contoh, ada satu penjenayah, dia bunuh ahli keluarga kita, kita cari tak jumpa, tak apa, akhirat esok dia dapat pembalasan. Cuma kita kena sabar saja atas dunia ni. Orang buat jahat, orang buat naya, orang buat buruk pada kita, banyakkan sabar. Sebab itulah orang yang zalim ni, akhirat esok dia akan jadi orang yang paling rugi sekali, pasal banyak kesalahan dia lakukan. Tu Allah Rabbi dah. Tu. Jadi pada hari kiamat, Allah yang berkuasa. Tak ada orang boleh berkuasa. Walaupun atas dunia ada orang boleh berkuasa, ya, tapi akhirat esok hanya Allah yang berkuasa pada hari tersebut. Tu hanya semata-mata menjadi kuasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada waktu itulah, pada hari kiamat, yang boleh memberi syafaat kepada kita hanya Allah, dan Nabi Muhammad ni antara pemberi syafaat pada hari kiamat. Tu syafaat ni maksudnya apa dia? Syafaat ni pertolongan daripada Allah. Maksudnya apa dia? Nabi bukan dia beri syafaat. Nabi ni sebagai recommend, orang tengah nak beri syafaat kepada seorang hamba. Nabi lah minta kepada Allah, ya Allah, berilah si fulan ni syafaat, ya Allah. Allah pun beri syafaat. Sebab itulah kita ni, ibu-ibu rahmati Allah, kita kena mengikuti jejak langkah kehidupan Rasulullah sebagai pengikut Nabi, supaya kita ni diakui oleh Rasulullah sebagai umat dia, dengan harapan bila Nabi mengaku kita umat dia, bila mati esok Nabi akan beri syafaat dekat kita. Allah dah. Ibu-ibu, besar syafaat ni. Pasal apa dah Ustaz kata besar? Kalau kita jenis satu orang banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan, kalau dapat syafaat tu, Allah dah, Allah mudahkan masuk kita dalam syurga. Siapa yang tak mahu dari syafaat ni? Tu contoh, kita kata ada satu orang ni, dia kena heret masuk ke dalam api neraka. Sepatutnya dia masuk api neraka ni, dia tengah heret masuk neraka. Mari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mohon kepada Allah, ya Allah, berilah pertolongan pada orang ni. Dan Allah Ta'ala pun terimalah, Allah pun tolong orang ni, tak jadi masuk ke dalam api neraka. Tu betul syafaat. Allah Rabbi dah. Faham? Ni maksudnya
pada waktu itu Nabi sahaja yang boleh beri rekomen kepada Allah Ta'ala turunkan pertolongan kepada hamba dia. Ya Allah, nah bila Nabi kata ini umat aku ya Allah, menitik air mata darah kita waktu itu. Nabi mengaku kita sebagai umat dia. Maka kalau nak jadi sebagai umat Nabi Muhammad, maka kena ikutlah segala apa yang Nabi suruh, jejak segala sunnah-sunnah Nabi, buat apa yang Nabi suka, baru menjadi umat Nabi. Jangan jadi sebaliknya, atas dunia tak mengaku umat Nabi Muhammad, bila masuk neraka baru nak mengaku. Ada berlaku ni dalam hadis disebut dalam kitab Ta'lim Aulad, ketika mana ahli neraka, orang mukmin yang beriman yang derhaka, dia diheret masuk ke dalam api neraka. Kemudian keluar Malik Zabaniyah, malaikat Zabaniyah penjaga neraka tu, dia pun tanya kepada orang mukmin derhaka, "Who are you?" Siapa kamu ni? Maka orang mukmin derhaka yang maksiat dia kata, "Kamilah yang mana diturunkan Al-Quran, kamilah yang diwajibkan puasa Ramadan." Malaikat Zabaniyah kata apa dia? Quran tidak diturun ke atas kamu, Quran diturun atas Muhammad. Jadi orang mukmin derhaka bila dengar nama Nabi Muhammad dalam neraka, ibu-ibu jadi menepik, menjerit segala orang mukmin yang berdosa dan neraka. Kami umat Muhammad, kami umat Muhammad. Maksudnya dia mengaku dia umat Nabi Muhammad. Masa atas dunia dia tak mengaku. Dia lawan Nabi, dia cabar Nabi, dia langgar perintah Nabi. Tapi bila nak masuk dalam neraka, bila sebut nama Nabi Muhammad, pakat mengaku nak jadi nama Nabi Muhammad. Allah dah. Jangan jadi macam ni. Masa ni mengaku pun tak ada guna, pasal akan diheret ke masuk ke dalam api neraka dah. Ni Allah Rabbina. Allah Ta'ala kata wa amru yawma izin lillah, dan segala urusan pada hari itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada hari kiamat ni urusan Allah dah. Kita tak ada nak buat apa dah. Bila dah mati Allah yang uruskan. Bila nak berlaku kiamat? Apabila berlaku kiamatnya alam ini. Bila hancur segala seluruh alam ni, kemudian Allah Ta'ala suruh makhluk berkumpul di yaumul mahsyar, berkumpul di pada mahsyar, dan segala perbuatan makhluk sama ada baik dan buruk semua akan dinilai di situ. Daripada mahsyar kita akan dikumpul mengikut umat masing-masing. Yang ni umat Muhammad, yang ni umat Nabi Musa, yang ni umat Nabi Idris, dikumpul. Dan umat yang pertama yang akan masuk syurga siapa? Iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pada waktu itu ibu-ibu rahmati Allah, Allah Ta'ala akan tanya banyak soalan. Allah tanya pada hari kiamat. Yang pertama Allah tanya, umur kamu ke mana engkau habiskan? Allah tanya umur kita. Umur kita daripada muda sampai ke tua 70, 80, ke mana kamu bawa umur kamu ni? Habiskan ke mana? Tak ada, ya Allah, kami bawa ni ke majlis ilmu. Bagus kata Allah. Lepas kami bawa umur kami ibadah kepadamu, datang masjid surau dengan kuliah, bawa pergi tempat riadah untuk tengok ciptaanmu ya Allah, iaitu bagus. Tapi bagaimana kamu bawa badan kamu, umur kamu? Tak ada lah ya Allah, saya bawa pergi tengok konsert K-pop. Habislah lepas tu dah. Yang kedua Allah Ta'ala akan tanya pula. Yang pertama tanya tentang umur, yang kedua Allah Ta'ala tanya ilmu kamu. Kamu belajar ni sudah amal ke belum? Sebab tu ibu-ibu, ilmu yang kita belajar kena diamalkan. Contoh, kita tengok TV 9 tanyalah ustaz. Kita pun buka TV kejap, dalam 15 saat saja kita buka TV 9 tu. Ustaz tu pun sempat kita dengar, ustaz tu kata bahayanya dosa mengumpat, nanti kena dibalas dia api neraka. Lepas tu kita tutup. Jadi 15 minit ilmu yang kita masuk tu wajib diamalkan. Allah akan tanya akhirat esok. Jadi 15 minit kamu dengar kuliah tu sudah amal ke belum? Allah tanya. Sebab itulah ibu-ibu kena minta kepada Allah satu. Yang pertama, bila kita belajar, minta kepada Allah beri kekuatan untuk amalkan ilmu yang kita belajar. Barulah dipanggil ilmu yang nafi'. Ilmu nafi' apa dia? Ilmu yang belajar tapi diamalkan ilmu tersebut. Tapi kalau ilmu belajar tapi tidak diamal, tidak dipanggil nafi'. Hanya sekadar pengetahuan saja. Matlamat kita untuk amal. Yang ketiga, yang ni paling berat sekali soalan Allah Ta'ala akan tanya pada hari kiamat. Aina iktasabahu wa min afaqahu. Allah tanya pasal harta. Engkau dapat harta daripada mana dan ke mana yang engkau belanjakan harta tersebut. Allah akan tanya. Satu-satu, depan, belakang, kiri, kanan, Allah Ta'ala tanya. Sebab itu ibu-ibu, kalau ada harta ni, uruslah harta itu ke arah ke jalan Allah.
Contohilah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq antara salah seorang yang memperdekakan hamba sahaya. Dia guna harta dia ke jalan Allah. Salah satunya Abu Bakar merdeka ialah Bilal bin Abi Rabah. Dan ada lagi lebih kurang 6 lagi sebelum Bilal. Abu Bakar merdeka hamba sahaya. Dan banyak sahabat Nabi yang kaya-kaya mengorbankan harta untuk Nabi berjuang di jalan Allah. Jadi ibu-ibu, kalau nak harta kita tu bila di soal akhirat esok dapat kebaikan, maka gunalah harta itu. Jadi maksudnya apa? Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai segala hari pembalasan tersebut. Allah Ta'ala akan balas setiap orang beriman, dan Allah akan balas juga setiap orang yang derhaka pada Allah Ta'ala. Dan ayat yang kelima yang last pada hari ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu-ibu, ayat ni kan, ayat ni besar ni, fadilat dia ni. Saya mengajar belajar dengan guru saya. Guru saya ni anak murid kepada Mufti Kelantan dulu, tak ingat nama Mufti apa. Saya belajar masa tu kitab kita Arab. Masa tu saya belajar dengan dia waktu pagi, waktu subuh. Lepas solat subuh hari Jumaat, saya belajar kitab dengan dia. Guru saya kata, kalau kita ada masalah hidup, nak murah rezeki, amal ayat ni, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka guru saya pun cerita satu cerita. Nah, ayat ni besar ni, ayat ni besar. Kita minta pertolongan, Iyyaka na'budu, kepada engkau kami sembah, wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami mohonkan pertolongan. Tapi ramai sembah Allah. Ramai tak sembah Allah, ramai, tapi ramai juga minta tolong selain daripada Allah. Sepatutnya kita sembah Tuhan, kita minta tolong dengan Tuhan lah. Okey, baik. Ada satu guru saya cerita, kelebihan baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia pergi mengajar daripada Kelantan, dia nak pergi ke Terengganu. Masa tu dia daripada Kelantan dan pergi ke Terengganu sebab ada jemputan kuliah. Sampai di pertengahan jalan, dia singgah beli goreng pisang. Goreng pisang, ada seorang akak ni jual goreng pisang lah. Lepas dia singgah beli goreng pisang, dia tanya akak tu tanyalah, nak pisang berapa ringgit ustaz? Ustaz aku tanya contoh lah, ustaz tu kata nak RM5. Lepas akak tu pun dah masuk goreng pisang. Lepas tu akak tu pun kata kepada ustaz, ustaz boleh minta tolong tak ustaz? Apa dia? Ustaz tengoklah gerai saya ni tak laku ustaz. Dah ubinya banyak, pisangnya banyak, keropoknya banyak. Dah banyak hari dah saya menanggung modal tapi tak ada untung ustaz, tak ada orang beli. Maka ustaz tu kata tak apalah, saya cuba doakan untuk awak. Jadi ustaz ni pun baca lah ayat ni, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila sampai ayat yang kelima ni, ustaz tu ulang sebanyak 3 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia minta dalam hati dia, kepada engkau aku semua, pada engkau aku mohon pertolongan. Ya Allah, murahkanlah rezeki akak ni ya Allah. Dia ulang 3 kali. Daripada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia pun isyarat bohong sikitlah. Lepas tu dia naik kereta, dia pun pergi. Tiba keesokan hari, dia singgah balik kedai akak tu. Dia tinggal nak beli goreng pisang. Sambil-sambil balik ke rumah dia lah. Dia pun singgah balik kedai akak tu. Orang lelaki ni singgah kedai mungkin sebab pertama goreng pisang sedap, ataupun mesti akak tu comel cantik. Orang macam comel cantik kan. Takkan ustaz begitu, jangan main. Lepas tu singgah beli balik. Jadi akak tu perasan yang ustaz ni pernah singgah semalam. Maka akak ni berkata, ustaz ke semalam singgah kedai saya? Ya, saya nak sembahyang. Oh, saya datang ni sebab nak beli goreng pisang. Okeylah, nak berapa ringgit ustaz? Sekian-sekian. Maka akak tu kata, ustaz, saya mula-mula nak ucap terima kasih kat ustaz. Pasal apa dia? Semalam saya kan minta supaya ustaz doa untuk saya murah rezeki kan. Ya. Masa ustaz pergi saja tu ustaz, ramai kereta singgah beli goreng pisang saya. Siapa habis goreng pisang saya ustaz? Yang tu saya tak pelik lagi. Yang peliknya ustaz, yang anehnya, goreng pisang saya dah habis dah, nak tutup gerai dah. Datang lagi satu kereta mewah, kereta besar. Dia turun kereta, dia kata, akak, saya nak goreng pisang RM200 kak. Allah, RM200. Dah tutup lah dia, dah habis dah. Tak apa kak, saya nak buat majlis kat rumah saya kak. Nak goreng pisang RM200 kak. Kalau boleh nak sekarang. Akak tu kejut. Oh tak apalah, kalau begitu adik boleh tunggu je, boleh tunggu kak.
Okey, tak apalah, akak balik dulu, ambil pisang dulu, akak baca tepun pada kuali dulu, awak tunggu jap ya. Jadi dia pun balik, dia pun goreng pisang apa semua lepas goreng pisang apa semua, dan lepas tu apa berlaku? Akak tu sambil duduk kopek pisang ni, duduk apa ni, di tu pisang ni. Maka adik tu kesian tengok akak tu buat soal pasal banyak RM200 ni. RM200 ni dia nak pisang ni. Berapa tanda ni nak buat ni kan. Dia pun buat. Jadi adik tu yang muda tu kata, Allah kesian akak. Kak, ambil pisang saya tolong kopek kat Zara. Wah, dia suruh. Dia bantu akak tu buat. Masya Allah Ustaz, hari tu murah rezeki Ustaz. Subhanallah. Jadi ibu-ibu yang mana nak murah rezeki, nak mudahkan urusan, baca ayat ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau aku mau disembah, pada engkau aku mau pertolongan ya Allah. Tolonglah aku biar murah rezeki. Berilah aku kemudahan ya Allah dalam urusan perniagaan ni. Sebab itulah Allah Ta'ala turun pertolongan. Besar ni ayat ni. Amal selalu. Baik. Ni yang saya ambil ada sanad ni. Ada sanad daripada guru saya, sanad daripada guru saya, itu seorang mufti di Kelantan dulu. Baik. Okey, last ustaz nak bahas sini. Di dalam soal ayat ni, mula-mula sekali kita mengaku depan Tuhan bahawa kita ibadat kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Kita buat apa suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengaku bahawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja tempat yang kita minta pertolongan. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah beri jalan keluar dalam hidup dia. Minta tolong dengan Tuhan. Ada masalah hidup, berdoa, mengadu dekat Tuhan. Tapi masalah paling besar kita ni, kita tak minta tolong dengan Allah. Mula-mula cari siapa? Cari Tok Bama. Ya. Apa dia? Cicing mah hilang. Dia ni jenis suka belah kambing. Lepas dia pergi kandang, cicing mah dia hilang. Dia pergi jumpa Tok Bama cicing hilang. Tok Bama kata, ya, tak apalah kalau begitu, boleh saya bomokan. Jadi Tok Bama lah. Tapi Tok Bama kata ada pengerasnya, kulit kuning, ayam kakang, bawa sini. Japi Tok Bama kata, cicing awak ni ada kat mana? Tu dalam mulut kambing tu. Pasal awak beli rumput tadi, kambing duduk itak tangan tu, cicing masuk dalam mulut. Pergi. Dia kata tak apalah, begitu sembelih kambing. Sembelih ada betul dah. Kadang-kadang kita ni gaduh. Hilang sesuatu, pergi jumpa bomba. Hilang sesuatu, kurafat. Hilang sesuatu, sihir. Cuba kita solat hajat, minta tolong dengan Allah. Allah ya Maha menguasai. Apa pun mintalah tolong dengan Allah SWT, insya-Allah. Jadi ustaz rasa kita sambung minggu depan mengenai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebab ada perkara penting ustaz nak jelaskan dalam masalah iyyaka na'budu wa nasta'in. Jadi pagi ni ustaz tak sempat lagi sebab masa yang agak pendek. Nanti ustaz akan bahas pada bulan depan. Wallahu ta'ala bisawab, insya-Allah. Ustaz buka soalan kalau ada soalan nak tanya. Ada soalan ke nak tanya? Boleh? Syafaat, okey. Mudah dapat syafaat. Satu je. Bagus soalan ni. Apakah amalan yang memudahkan kita dapat syafaat Rasulullah? Yang pertama, banyakkan selawat pada Nabi. Dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban menyebut Nabi pesan, siapa yang banyak berselawat antara manusia yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, ialah orang yang banyak berselawat dekat Rasulullah. Banyak selawat kepada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat tanya, kaifa salli alaika ya Rasulullah, bagaimana aku berselawat kepada kamu Nabi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi selawat ni besar fadilat dia. Satu, kita boleh duduk bersama dengan Rasulullah, dengan automatik dapat syafaat Nabi lah. Yang kedua, jin cukup benci orang selawat. Siapa je suka pakai susuk, ada pakai susuk sini? Tak ada harap tak ada. Siapa suka pakai sihir, cuba baca ya Rabbi salli ala Muhammad. Baca habis. Baca habis tu, baca, cuba tengok depan cermin. Dah ada mengerti tak? Suruh macam lain-lain tak? Jin dia tak suka. Siapa ada jin dalam tubuh, cuba amal selawat tu. Ni besar selawat. Dia tak suka selawat Nabi. Yang kedua, nak dapat syafaat dengan mudah, ikut sunnah Nabi dalam hidup. Nabi buat apa, ikut sunnah kita buat. Nabi bersugi, kita bersugi. Nabi solat rawatib, kita solat rawatib. Dan Nabi akhlak baik dengan orang, kita akhlak baik dengan orang.
pakaikan akhlak Nabi dalam diri kita. Usaha tak boleh buat semua, sedikit pun tak apa. Pasal apa dia? Bila kita ikut sunnah Nabi SAW, Nabi insya-Allah recommend kepada Allah untuk memudah kita dapat masuk ke dalam syurga. Ingat yang paling penting banyak selawat, ikut sunnah Nabi, itu antara tip yang paling besar nak dapat syafaat Nabi SAW. Faham tak? Soalan seterusnya insya-Allah boleh. Okey, 4 perkara betul. Susah sikit zaman sekarang. Okey, sebenarnya ibu-ibu, kalau kita kait dengan akhir zaman ni lah, sebenarnya ibu-ibu kena bersyukur dilahir di akhir zaman. Pasal apa dia? Di akhir zaman ni benda sedikit tapi dapat pahala banyak. Hanya berlaku di akhir zaman. Kita kata susah lah ustaz nak taat pada suami. Susah tu sebab apa? Punca diri kita, perangai kita, nafsu kita. Cuba kita lawan sikit lah nafsu, perangai, akhlak kita yang tak suka taat pada suami tu. Kita lawan benda tu sikit. Dan paling penting ada pada sifat isteri nak memudahkan taat pada suami, tanam sifat rendah diri dengan suami. Ni masalah yang paling utama, masalah punca tidak taat pada suami, dia rasa dia lebih daripada suami. Dia boleh lawan suami, dia lebih segala, lebih daripada sudut duit, lebih daripada sudut bercakap, suara lebih lantang daripada suami. Dah mula. Jangan rasa lebih daripada suami, rasa kurang, rasa rendah diri dengan suami. InsyaAllah benda ni perlu kepada tarbiyah, perlu kepada usaha slow-slow. Walaupun susah macam mana, dalam kesusahan tu lah Allah nak beri banyak pahala. Kalau mudah-mudah jadi pahala kurang lah. Kalau jadi mudah-mudah kan, jangan sekadar susah. Batulah dia beza, ibu-ibu sikit lagi lah. Batu beza, orang diuji dengan kesusahan, dia orang diuji kesenangan, dia beza. Okey, ibu-ibu tahu tak kelebihan jadi wanita ni? Dalam syurga ada apa? Hurul ain bidadari, betul. Bidadari masuk syurga, adakah dia kena semayang? Tak perlu. Adakah dia kena bersusah payah ibadat haji umrah? Tak perlu. Jadi wanita ahli dunia yang mati masuk ke dalam syurga, masa tu bidadari menyanyi, akulah wanita cantik rupawan, naik lagu Siti Nurhaliza macam-macam lah. Akulah yang dipuja-puja, yang dipuji-puji. Mari perempuan dunia masuk dalam syurga, dia pun menyanyi, akulah perempuan yang diwajibkan solat, akulah perempuan diwajibkan zakat. Senyap bidadari tu, senyap. Pasal apa dia? Dia masuk syurga tanpa susah payah. Tapi perempuan dunia masuk syurga dengan sembahyang, dengan taat pada suami, jadi perempuan solehah, baru boleh masuk syurga. Mana lagi hebat? Perempuan dunia masuk syurga lagi hebat. Bahkan kata ulama, dia dah jadi ketua bagi bidadari dalam syurga, dan semua bidadari tunduk pada dia. Yang hebat lagi, kecantikan bidadari itu tidak boleh menandingi kecantikan perempuan dunia yang masuk dalam syurga. Pasal apa dia? Allah meningkatkan kecantikan perempuan dunia dalam syurga lebih cantik daripada bidadari. Subhanallah. Maka ingat, kesusahan kita taat suami, di situ perlu ada usaha. Kesusahan itulah Allah nak tambahkan lagi pahala kita. Kalau kita ni fikir negatif saja, susahlah, bila nak senangnya? Kata senanglah taat suami, senanglah taat suami. Buat macam tu. InsyaAllah ubah balik mindset kita. Usahalah jadi isteri solehah, dan suami pun kena ubah juga jadi soal suami yang soleh, supaya kita rumah tangga jadi seperti rumah tangga sakinah, keluarga Nabi SAW, isterinya, suaminya semua masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ada lagi soalan? Tak ada lah. Okey, setakat tu dulu. InsyaAllah ada ruang masa, bulan depan kita berjumpa lagi. Wallahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana ilman yanfa'una wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi